Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita baca ayat 19 suratul Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir faqad ja'akum basyirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna, wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul, yang menerangkan kepada kamu akan syariat agama Islam ketika terputusnya kedatangan rasul-rasul yang diutus. Antaqulu ma ja'ana min basyirin wala nazir, supaya kamu tidak berdalih dengan berkata pada hari kiamat, tidak datang kepada kami seorang rasul pun pembawa berita gembira dan juga pembawa amaran yang mengingatkan kami. Faqad ja'akum basyirun wa nazir, kerana sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul pembawa berita gembira dan juga pembawa amaran. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan ingatlah Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ayat masih lagi berbicara tentang ahli kitab, Yahudi dan Nasara. Yang golongan ini disebutnya dengan istilah ahlul kitab, ahli kitab, orang punya kitab. Bicara tentang ahli kitab di sini, iaitulah dalam hubungan mereka ini pecah, mereka ini melanggar janji antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka kufur kepada Nabi Muhammad dan mereka keterlaluan dalam mempercayai Nabi Isa alaihissalatu wassalam sehingga meletaknya kepada peringkat Tuhan. Ayat ini membuat seruan, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, diulangi. Sebelum ini ayat 15 dah menyebut dah ahli kitab, wahai ahli kitab. Kemudian sekali lagi pula, ya ahlul kitab. Sepatutnya boleh dimasukkan satu sajalah, ya ahli kitab, kan masuk dalam tu segala perintah yang ditujukan kepada ahli kitab. Tidak, ayat apabila mengulangi sebut sesuatu perkara, ada hikmat dan ada tujuannya. Di sini diulangi ahli kitab ini kerap sebenarnya dalam Al-Quranul Karim, yang menunjukkan bahawa betapa Al-Quran, syariat Nabi Muhammad mengambil berat tentang ahli kitab ini, tentang Yahudi dan Nasara. Mereka mengambil berat kerana kedudukan mereka tidak boleh dipandang ringan. Islam tidak memandang ringan kewujudan Yahudi, dan kedudukan Nasara. Mereka ini sudah seolah-olah sudah separuh jalan ada agama. Mereka ada agama langit. Cuma mereka perlu diberi suatu kefahaman bahawa Islam tidak bertentangan dengan agama mereka. Islam adalah datang untuk menyambung perjuangan yang telah dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Mereka harus faham bahawa Nabi Muhammad bukan orang lain. Nabi Muhammad adalah pembawa risalah untuk melengkapkan kehidupan beragama yang belum lengkap lagi pada dalam syariat Nabi Musa, dalam syariat Nabi Isa, disebabkan mereka itu didatangi untuk mengubah penyakit-penyakit yang tertentu dalam kumpulan masing-masing. Penyakit itu sama ada habis ataupun belum, sudah tamak tempohnya. Mengapa mereka ini boleh bermasalah dengan kedatangan Nabi Muhammad? Mereka bermasalah kerana kepentingan diri, kepentingan pribadi, kepentingan puak, kepentingan negara, kepentingan bumi, kepentingan harta. Jadi kepentingan ini sepatutnya tidak mempengaruhi soal agama. Agama adalah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepentingan darah, kepentingan puak, perkara ini boleh diselesaikan pada tempatnya. Jangan babitkan soal agama. Jangan babitkan. Agama adalah agama syariat Allah yang umum sifatnya.
Kedatangannya bukan untuk membela satu puak dan satu kaum, tetapi satu agama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah. Jadi kalau begitu, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kamu rasul kami. Telah datang kepada kamu rasul kami, yakni Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah. Jangan sifatkan bahawa Rasul ini untuk orang Arab. Untuk orang Arab tak ada. Tidak ada beza di antara orang Arab, bukan Arab, Yahudi, bukan Yahudi, Nasara dan bukan Nasara. Tidak. Rasul kami adalah untuk semua. Jadi oleh kerana itu tidaklah seharusnya kewujudan Islam ini menjadi masalah kepada mereka. Sebaliknya pula membantu mereka untuk melicinkan hubungan ini. Ini sebabnya maka ahli kitab diulangi di sini. Seolah-olah Al-Quran membuat satu panggilan. Kamu punya kitab, kamu pandai baca kitab, kamu pernah dididik dengan agama. Mengapa kamu bermasalah dengan Nabi Muhammad yang dibangkit bukan untuk memperjuangkan orang Arab, tapi menyampaikan perutusan Allah kepada semua manusia. Rabbil alamin, rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskanmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat kepada seluruh alam. Mengapa Nabi Muhammad itu dimusuhi? Sepatutnya tidak, sebab ini rasul kami untuk semua. Wahai ahli kitab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, ayat ini menyatakan ala fatratim minar rusul. Fatrah maknanya dalam satu suasana yang sudah tenang daripada kerasulan, yakni pada waktu Rasul sudah tiada. Dikatakan tempoh antara kebangkitan Rasul yang terakhir ialah Nabi Isa AS. Sebelum daripada Nabi Muhammad ialah Nabi Isa AS. Kebangkitan tempoh antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ialah selama 600 tahun, 6 abad. 600 tahun, lebih kurang begitulah, adalah lagi lebih lagi tahun yang tak sampai. Tapi sekitar 600 tahun. Qaul yang rajih, yang kuat mengatakan tidak ada Rasul dan tidak ada Nabi lagi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Setengahnya menyatakan ada empat orang Nabi. 3 orang daripada Bani Israel dan 1 orang daripada orang Arab, namanya Khalid ibn Sinan. Nabi dianya. Nabi Ibn al-Jauzi menyatakan ada 4 orang Nabi daripada Bani Israel, tetapi tidak Rasul. Mereka itu Nabi. Setengah pendapat menyatakan begitu. Tetapi yang paling kuatnya, tidak ada Nabi. Tidak ada Nabi, lagi tidak ada Nabi, tidak ada Rasul di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad selama berapa tahun? 600 tahun. Dalam masa 600 tahun dia panggil Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah iaitu orang yang duduk di antara 2 Nabi yang tidak punya Nabi, tak ada perutusan kepadanya. Mereka ini tak ada kitab dan sudah terputus dengan dakwah. Dalam akidah Islam, orang-orang ini dianggap sama dengan orang tak sampai dakwah kepadanya. Ajaran Islam, ajaran agama tak sampai kepadanya sebab tidak ada Nabi. Tidak ada Nabi, tidak ada pendakwah. Kalau begitu, amalan mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab tak ada Nabi. Sebab tak ada Nabi, mereka lakukan apa saja. Kebanyakan mereka ataupun ada di antara mereka yang mengamalkan sakti bakti ajaran terdahulu daripadanya. Tetapi dalam tempoh 600 tahun ini sudah cukup peluang kepada orang pembohong untuk membohongi atas nama agama. Untuk membohong, untuk mencampurkan di antara hak dan batil, untuk berbagai-bagai lagi peluang untuk mereka. Sebahagian daripada manusia membuat dakwaan, bagaimana kami boleh beriman sedangkan kami tidak punya Nabi? Bagaimana kami boleh beribadat sedangkan kami tidak ada guru? Wahai Tuhan, bangkitlah kepada kami Nabi bagi membantu kami untuk beribadat, untuk menjalankan tugas-tugas agama. Inilah Nabi Muhammad dibangkit kepada mereka. Tujuannya supaya mereka tidak boleh berdalih lagi. Mengapa mereka tidak ibadat kerana tak ada Nabi? Nah, Nabi sudah ada. Nabi sudah ada, yakni Nabi Muhammad. Wahai ahli kitab, Nabi telah kami utuskan kepada kamu. Mengapa kamu memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Bukankah datuk nenek kamu dulu meminta supaya dibangkitkan Rasul kerana sulit untuk mengamalkan ajaran agama? Sekarang sudah dibangkit.
Adapun pada zaman ketiadaan Nabi itu dimaafkan. Setengah ulama menyatakan Nabi walaupun tidak dibangkit, tetapi pengganti-pengganti ulama-ulama Nabi itu ada, masih ada sepanjang zaman. Katanya dalam ayat ini, wahai ahli kitab, qad ja'akum rasuluna, sudah datang kepada kamu rasul-rasul yang kami utus, rasul-rasul dari utusan kami. Bahasa ni bahasa yang penuh meyakinkan. Kami besar ni, kami yang mengatakan rasul. Bukan dengan tiba-tiba tak ada Nabi, dia pun bangkit dia jadi Nabi dengan sendirinya. Tak ada, ini bukan setakat ketua. Nabi adalah utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketua dia boleh bangkit dengan sendirinya dalam masyarakat. Boleh bangkit dengan sendiri. Apabila tidak ada ketua, tiba-tiba muncul dia sebagai ketua. Semua orang minta tolong dia, maka dia jadi ketua. Nabi tidak. Nabi suatu perutusan khas daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah yang melantikkannya sebagai Nabi. Yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Rasul yang kami utus ini tujuannya untuk menjelaskan kepada kamu ketika ketiadaan Rasul. Tiada Rasul selepas daripada Nabi Isa. Fatrah dalam bahasa Arab artinya tenang. Selepas daripada zaman yang hura-hara, zaman yang bergolak, zaman yang aktif, tiba-tiba tenang pada ketika itu, namanya fatrah. Fatrah juga maknanya lemah. Apabila hubungan di antara dua negara, kita katakanlah baik, tiba-tibanya menjadi lemah, malap, namanya fatrah. Futurul alaqat maknanya lemah hubungan. Di sini hubungan langit dengan bumi, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala lemah disebabkan tidak ada nabi, tidak ada pendakwah, masing-masing bawa hal, soal-soal agama mereka amalkan sebagaimana yang mereka tahu saja, yang mereka warisi daripada zaman yang sebelumnya. Ala fatratin minar rusul antaqulu ma ja'ana min basyirin wala nazir, supaya kamu tidak lagi berdalih mengapa kami tidak beribadat, kami tidak ada basyir, tidak ada nabi yang menyampaikan berita gembira, yakni berita syurga, berita nikmat di akhirat, berita kebahagiaan, berita dapat melihat Allah pada hari akhirat. Itu namanya basyir. Sumber mana yang kita ketahui syurga dan nikmat-nikmat di akhirat? Sumber Nabi. Kalau begitu Nabi namanya basyir. Wala nazir, dan tidak ada pula pembawa berita yang memberi amaran, pembawa berita amaran. Nabi nama dia Al-Bashir, antara namanya kerana dia menyampaikan berita-berita baik. Dan yang kedua An-Nazir, pembawa amaran, kerana Nabi membawa amaran barang siapa derhaka kepada Allah, barang siapa melakukan maksiat, kufur kepadanya, maka balasannya neraka. Ini Nazir namanya. Dua-dua ini sifat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia, terutama sekali ahli kitab, barangkali sebelum daripada kebangkitan Nabi Muhammad ini, mereka membuat alasan ini. Alasan bagaimana kami boleh beriman sedangkan kami tidak dibawa Nazir dan tidak ada Bashir, tidak ada Nazir. Umum Yahudi pada ketika sebelum daripada kebangkitan Nabi Muhammad, mereka berdoa supaya dibangkitkan Nabi kepada mereka. Ya Allah, bangkitlah kepada kami Nabi untuk menyampaikan, untuk membantu kami. Bantu mereka artinya untuk menolong mereka. Waktu itu mereka bermusuh dengan kaum musyrikin Makkah. Yahudi di Madinah bermusuh dengan kaum musyrikin. Jadi kaum Yahudi berdoa kepada Allah supaya dibangkit Nabi, maka mereka nanti akan menang. Sebab Nabi SAW akan membawa agama. Tiba-tiba Nabi dibangkit, lalu mereka tidak senang pula dengan Nabi Muhammad sebab darahnya darah Arab, bukan darah Yahudi. Dulu mereka minta doa supaya dibangkit Nabi. Bangkit Nabi, mereka harapnya darah tu darah Yahudi, mereka boleh beriman. Sebab tak ada Nabi susah, kata Yahudi. Bila bangkit daripada orang Arab, mereka tidak lagi bermusuh dengan musyrikin yang musuh utama mereka, tapi sebaliknya bermusuh dengan Nabi Muhammad. Mereka bersatu dengan kaum musyrikin untuk hapus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini perangai Yahudi sejak dahulu, dan bila-bila pun mereka boleh bersatu dengan musuh dengan tujuan untuk menghapuskan Islam, untuk menghapuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini pun kita lihat barangkali gejala-gejala yang seumpama itu masih lagi diteruskan. Katanya ala fatratin minar rusul,
Antaqulu ma ja'ana min basyirin wala nazir faqad ja'akum basyirun wa nazir. Sekarang telah datang kepada kamu basyir dan nazir itu. Basyir dan nazir yang kamu minta itu sudah datang kepada kamu, yakni Nabi Muhammad. Dan tidak ada perkara lain yang dibawa oleh Nabi Muhammad selain daripada basyir dan nazir. Nabi Muhammad menyampaikan risalah wahyu daripada Allah. Nabi Muhammad tidak minta sesuatu daripada mereka. Tak ada perkara yang, tak ada upah yang Nabi minta. Malah semua Nabi-Nabi apabila diutus kepada manusia, perkara yang pertama sekali, kami tidak meminta sesuatu daripada kamu. Kami minta daripada kamu terima saja wahyu daripada Allah. Ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Kami tidak minta upah daripada kamu. Upahku hanyalah daripada Allah, Tuhan sekalian alam. Semua Nabi-Nabi begitu. Semua Nabi-Nabi membuat perakuan ini. Mereka tidak minta upah, tetapi mereka minta supaya mereka terima perutusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Faqad ja'akum basyirun wa nazir. Sekarang sudah datang kepada kamu basyir dan nazir itu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ingat, Allah amat berkuasa di atas setiap sesuatu. Setiap ayat ada penutupnya. Walaupun ayat itu pendek, penutup ayat membawa arti yang sangat besar. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah amat berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Orang mengatakan apabila sudah berlalu 600 tahun lamanya, 600 tahun selepas daripada kebangkitan kewafatan Nabi Isa, 600 tahun bukan satu masa yang sedikit. Tuduhan berbagai-bagai ditimbulkan. Antaranya dikatakan bahawa Allah tidak berjumpa calon untuk dilantik jadi Nabi, sehingga terpaksa melalui masa yang begitu lama. 600 tahun calon tak ada. Calon tak ada untuk jadi Nabi. Tak layak, tak cukup syarat. Cari banyak, tak jumpa calon. Nah, tidak. Allah Subhanahu wa taala berkuasa melahirkan sesuatu, berkuasa melahirkan nabi pada setiap zaman. Tetapi mengapa diputuskan begitu lama? Ada hikmatnya. Ada hikmatnya yang boleh diketahui oleh manusia dan boleh jadi juga tidak diketahui oleh manusia. Tetapi kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu pilihan yang amat ganjil. Amat ganjil dipilih untuk jadi nabi. Dipilihnya daripada anak seorang bayi yatim piatu. Yatim piatu. Ibu tak ada, bapa tak ada, kemudian ibu pulanya mati pada usia kecil. Dibela oleh bapa saudara yang mempunyai anak-anak yang begitu ramai. Dibawanya membela kambing dan sebagainya. Sejarah ini membuktikan kepada kita bahawa pendidikan Nabi Muhammad bukan pendidikan ibu bapa. Tidak, tapi pendidikan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang merupakan satu pendidikan yang istimewa. Anak-anak yang dibesarkan dalam di bawah didikan ibu bapa sejak kecil sampai besar, yang ni penuh manja. Dia tidak dapat memikul tugas-tugas yang berat. Pasal apa? Pasalnya dah besar pun mak dia suap nasi lagi. Mak suap nasi lagi. Macam mana nak berdikari? Tidak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak. Jadi oleh kerana itu pendidikan Nabi Muhammad adalah pendidikan istimewa, tapi tidaklah sampai ke satu peringkat tak dapat calon untuk dilantik Nabi yang lebih awal daripada itu. Tidak. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, dan inilah di antara hikmatnya yang menyebut wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah amat berkuasa di atas setiap sesuatu. Tuhan boleh buat, tetapi hikmat lain, bukan tidak ada calon untuk bangkit Nabi, tapi ada hikmat yang lain. Hikmat di antaranya untuk membangkit Nabi ini daripada silsilah Bani Israel nak tukar kepada orang Arab memerlukan suatu persediaan yang lama sebenarnya, bagi memungkinkan mereka berada pada satu zaman yang mereka ini boleh menerima Nabi, boleh membantu Nabi apabila dibangkit dari kalangan mereka. Amat susah untuk menyerahkan kepada orang yang belum berpengalaman untuk mentadbirkan sesuatu. Amat sulit. Mereka ini perlu diberi suatu persediaan yang cukup, kadang-kadang mengambil masa yang lama untuk diserahkan suatu tugas yang besar. Tugas ini tidak diserahkan kepada umat Arab, walaupun kepada Nabi Muhammad, tapi dia akan memimpin satu umat, perlukan sedikit masa. Dan masa fatrah yang begitu lama lah mungkin menjadi suatu pendahuluan bagi kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya wa idh qala Musa wallahu